hadis pertama dalam kitab Masabih. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih. Diberitakan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa beliau telah berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya segala amal bergantung kepada niat. Wa innama, dan sesungguhnya bagi setiap seseorang itu terhadap apa yang ia niatkan. Dan barang siapa berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul. Barang siapa berhijrah kerana dunia, pasti ia akan memperolehinya, atau kerana seorang wanita yang ingin dikawininya, maka pasti ia akan dapat mengawininya. Fahijratuhu, dan sesungguhnya hijrah seseorang itu terhadap apa yang ia telah niatkan. Hadis muttafaq alaih, iaitu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu terjemah dia. So kita pergi kepada pentafsirannya. Jadi hadis ini telah didengarkan oleh Sayyidina Umar di atas mimbar dan didengari oleh beratus-ratus sahabat yang mana mereka tidak mengingkarinya. Dan hadis ini kalau kita tengok dari segi darjahnya, dia adalah hadis mutawatir. Hadis tawatur, khabar mutawatir. Dulu mungkin saya telah ingatkan pada tuan-tuan, iaitu hadis mutawatir. Hadis ni dia berada di atas hadis sahih lagi. Hadis sahih, hadis yang atas di atas hadis sahih, hadis masyhur, di atas hadis masyhur, hadis tawatur, khabar mutawatir. Jadi khabar mutawatir ni maksudnya tidak ada pembohongan dapat dibuat ke atas khabar yang telah diberikan, hadis yang diberikan dan diceritakan oleh sahabat tersebut. Jadi dia, dan hadis mutawatir ni tak banyak dalam riwayat. Biasanya kita banyak pada hadis sahih, dan hadis sahih itu dia termasuk di dalam khabar wahid. Dalam khabar wahid, hadis sahih, dalam khabar wahid, hadis pula dibahagi kepada 33 bahagian. Banyak lagi. Dalam khabar wahid itu saja dia ada 33 jenis lagi. Jadi sebab itu kadang-kadang orang yang tak berapa mahir dalam hadis dan dia nak cerita tentang hadis, dia kata ni hadis dhaif ni, tapi tak payah cakap lah kalau dia tak tahu. Mungkin turuk dia hasan, walaupun hadisnya dhaif, turuknya hasan. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis tu dhaif tapi turuknya hasan, maka hadis tu hasan li ghairihi. Walaupun orang tengok talibul ilmi faridatun ala kulli, hadis tu hadis dhaif tapi turuk dia hasan. Makna turuk dia kasir, turuk dia banyak, jalan-jalan yang nak bawa kepada turuk hadis itu telah banyak rawinya, maka hadis itu telah sampai kepada darjah hasan li ghairihi. Jadi banyak pembahagian dia. Sebab tu kadang-kadang kita tak apa faham, tak apalah, kita diam ajalah. Jadi kita tak payah bersemangat sangatlah. Orang kata ni hadis dhaif ni, kamu buat ni, ni orang ni pakai ni hadis dhaif. Jadi tak payah bersemangat. Sebab kalau kita tak tahu, kita diam aja. Lebih baik. As-sukut itu sebenarnya lebih baik. Khair, kita pergi kepada, sebab apa di dalam hadis kita pakai riwayat tawatur, riwayat masyhur dan riwayat ahad. Dalam Quran hanya boleh pakai riwayat tawatur, dan dalam qiraat tawatur
dan qiraat masyhur. Qiraat ahad tak boleh pakai dalam Al-Quran. Hadis riwayat kita panggil, Quran kita panggil qiraah. Qiraah tawatur, qiraah masyhur. Sebab itu dia panggil sab'atu asyar, 7 10. Qiraat 7 10. 7 qiraat tawatur dan 3 qiraat masyhur. Jadi 10 qiraat semua di situ. Setiap satunya 2 guru. Setiap gurunya mempunyai 4 anak murid. Jadi dalam qiraat sab'a asyar dia ada lebih kurang 80 qiraah. Banyak juga. Ada orang boleh baca 80 qiraah. Hebat dia boleh baca. Jadi ada orang boleh baca. Jadi kalau orang Malaysia ni hanya segelintir sahaja. Saya pun tak pandai. Cerita bolehlah, tapi tak pandai. Khair, dalam ahad. Jadi muhaddisin telah memulakan hadis ini. Kebanyakan muhaddisin ikram, mereka memulakan hadis dalam kitab-kitab mereka, kebanyakan dalam hadis niat ni lah. Dalam hadis niat ni mereka mulakan. Sebab apa? Mereka mulakan hadis ini dengan cara hadis niat lah, yang mana penting. Sebab itu hadis ini kita panggil dia tali'atul hadis, tali'atul qutubul hadis. Hadis yang berada di mula-mula kebanyakan kitab. Imam Bukhari sendiri pun dalam kitab beliau memuatkan hadis ini. Imam Bughawi, pengarang asal kitab kita, juga memuatkannya dalam hadis beliau. Dan Sahihul Mishkat, iaitu tafsir penulis kedua dalam kitab Masabih, juga memulakan kitab beliau dengan kitab hadis ini. Besar maknanya dalam hadis ini. Jadi setiap amal kita ialah penting kita kena lihat pada niat kita. Mungkin saya dah cerita dulu satu ketika dalam bulan puasa tentang niat itu, dalam bab yang kita berikan. Kalau tuan-tuan ada malam ni pun mungkin akan diulang kembali. Khair, Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan hadis ini nisful ilmi, separuh ilmu. Jadi apa maksud separuh ilmu? So dia tahu satu hadis ni, maka dia dikira separuh ilmu dah dia faham ke? Tak. Bukan macam tu. Bukan maksudnya dia tahu satu hadis ni satu, berarti dia tahu separuh dah ilmu agama. Tak. Maksudnya di sini ada mengikut pandangan-pandangan, iaitu Imam Syafi'i membahagikan amal, amal iaitu perbuatan kita terbahagi pada 2. Satu yang bersangkut paut dengan hati, dan satu lagi bersangkut paut dengan anggota. Jadi perbuatan ni amal tu perbuatan, fi'il, jamak dia plural, dia amal. Maknanya asal dia fi'il kita perbuatan lah. Perbuatan ni, yang amal ni terbahagi kepada 2, iaitu bersangkut paut dengan hati, dan satu lagi bersangkut paut dengan anggota badan kita. Dipanggil a'dha'u jawarih, dengan anggota tangan, kaki, mulut kita lah, anggota badan kita. Maka sebab itu dia bahagi 2, hati dan anggota. Jadi hadis ni ialah hadis yang mana bersangkut paut dengan hati. Dia separuh lah, sebab dia dibahagi 2 aja, hati dan anggota. Jadi yang bersangkut paut dengan hati separuh, dan satu lagi yang bersangkut paut dengan anggota. Sebab itulah Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan hadis ini adalah separuh ilmu. Dia pandangan, sebenarnya item, sudut pandangan. Mungkin saya telah jelaskan satu ketika dahulu, bila orang nak tanya tentang Masjid As-Sabirin, orang tanya, Masjid As-Sabirin tahu tak macam mana definisi masjid tu? Dia kata ada satu mimbar, ada seorang tu kata ada satu kubah, ada orang tu kata ada pintu di sekeliling. Jadi betul ke? Betul semua. Sebab yang kata kubah tu dia tengok ke atas, yang kata mimbar tu dia tengok ke depan, yang kata pintu sebab dia tengok ke sebelah, mengiring gitu. Jadi definasikan benda tu je, benda yang sama. Khair. Jadi berbeza sudut pandangannya, maka berbezalah keadaan hukum dan fi'ilnya tadi. Keadaan hukum dia boleh berubah. Kadang orang kata makruh, apa beza dengan khilafu aula? Kadang
yang makruh tu dikata khilafu aula. Yang makruh ni beza dengan khilafu aula. Jadi dia ada item-item je. Jadi saya tak nak cerita makruh dan khilafu aula ni kenapa. Saja nak beritahu kadang-kadang dia dibezakan, kadang-kadang dia disatukan mengikut pandangan item yang berbeza. Khair, kita datang kepada hadis ini, iaitu hadis ini dipanggil nisful ilm. Sebenarnya sebagaimana Al-Quran, adanya ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan, yang mana turunnya ayat Al-Quran tersebut iaitu ada asbabun nuzul dia. Macam mana, kenapa Quran tu diturunkan, bila Quran tu diturunkan, mana ayatnya, sebelum ni apa ayatnya. Maknanya ada tempat-tempat yang Quran-Quran tersebut diturunkan. Begitu juga mengenai hadis ini, iaitu adanya sebab kenapa hadis ini telah terkeluar daripada dan telah disabdakan oleh Nabi SAW. Ada cerita dia, ada asal usul cerita dia, ada asbabun nuzul kenapa hadis ini telah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya ialah seorang sahabat, tengok yang mana dia telah hantar pinangan untuk seorang wanita. Dia nak meminang seorang wanita. Maka seorang wanita tadi telah berhijrah ke Madinah. Sebab waktu tu waktu hijrah, Nabi suruh berhijrah. Lelaki dan perempuan, hijrah tu hijrah wajib. Maka kena berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Maka wanita tadi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Maka lelaki sahabat tadi telah mengikuti wanita ke Madinah kerana ingin mengawininya. Hijrah dia sebab nak kahwin dengan wanita tersebut. Sahabiah itu namanya Qilah radhiyallahu anha, yang kita gelar namanya dengan nama Ummul Qais, mak kepada Qais. Jadi nama sahabat lelaki itu tak dicerita. Dia tak dicerita nama sahabat lelaki itu siapa sahabat lelaki itu. Sebab apa? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tak akan menceritakan nama orang kerana untuk mengaibkannya, tak ada. Bagi mereka tak cerita, mereka sembunyikan nama. Muhaddisin cuba cari siapa nama lelaki sahabat tu, tak jumpa. Tengok riwayat ni, tengok riwayat sana, nak cari nama sahabat tu, tapi tak jumpa. Tak ada cerita. Sahabat ni 124,000 simpan nama tu, nama siapa tak cerita. Sebab mungkin kalau namanya dihebohkan, mungkin dia mendatangkan keaiban atau mungkin mengumpat kepada dirinya, dan itu menyusahkan orang Islam. Maka tak bolehlah buat demikian. Sehingga muhaddisin bersepakat nama lelaki itu hanya digelar dengan nama Muhajir Ummul Qais, orang yang berhijrah kerana Ummul Qais. Itu aja dia cerita. Dia tak cerita nama siapa. Kenapa? Kerana satar Muslim, iaitu menyembunyikan kesilapan orang Islam, adalah satu perkara yang sangat besar. Kalaulah seorang Islam tadi mengaibkan seseorang, maka pada hari kiamat Allah akan menyelongkarkan segala keaiban kita di hadapan manusia.